اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا معلم الحكمة علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari ini sudah hari yang ke 10 Ramadan. Sudah 10 hari pertama sudah berlalu dan kita nak masuk kepada 10 hari yang kedua. Jadi pada hari ini ringkas saja, iaitu hadis, sebuah sepotong atau dua hadis yang berkenaan dengan kedatangan bulan Ramadan. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Itu hadis yang pertama, disebut dalam Sahih Muslim. Artinya apabila datang bulan Ramadan akan dibuka sekalian segala pintu syurga dan akan ditutup segala pintu neraka, dan segala syaitan akan diikat, dibelenggu dan ditambat. Itu hadis yang pertama dalam Sahih Muslim. Yang kedua dalam Sunan An-Nasa'i, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idza jaa ramadhanu futihat abwabur rahmah wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Artinya apabila datang bulan Ramadan akan dibukakan segala pintu kerahmatan dan ditutup segala pintu jahannam, pintu-pintu jahannam, dan diikat, ditambat akan segala syaitan. Jadi inilah dua hadis yang barangkali kita biasa mendengar hadis, kedua-dua hadis tersebut, di mana menurut syarahan hadis, kitab-kitab yang mensyarahkan hadis, seperti kata Qadhi Iyad di dalam kitab Syarhun Nawawi ala Muslim Imam Nawawi, menjelaskan dalam hadis Sahih Muslim ini, Imam Nawawi telah menakalkan, itulah perkataan Al-Qadhi Iyad. Telah berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, ditanggung hadis itu pada zahirnya dan pada hakikatnya, dengan bahawasanya pembukaan segala pintu syurga dan penutupan pintu-pintu neraka serta terbelenggunya segala syaitan itu ialah alamatun lidukhuli syahr wa ta'zimun li hurmatih. Kata Qadhi Iyad, penutupan neraka, pembukaan pintu syurga dan pengikatan ataupun dibelenggunya syaitan di bulan puasa itu bila datang Ramadan ialah sebagai satu alamat, sebagai satu tanda datangnya, masuknya bulan Ramadan. Setengah kitab menyebutkan alamat bagi malaikat. Jadi malaikat maklum, bila berlaku penutupan neraka, pembukaan pintu-pintu syurga, ini alamat tanda masuknya bulan Ramadan. Malaikat mengetahui ini tanda masuk bulan Ramadan. Wa ta'zimun li hurmatih, dan suatu kemuliaan, pengagungan yang membesarkan dengan kehormatan, kemuliaan bulan Ramadan tersebut. Dan Al-Qadhi Iyad juga menyatakan boleh juga diandaikan yang dimaksudkan dengan pembukaan pintu syurga itu, ini secara majas, tadi secara hakiki, secara zahirnya, ada pun secara majasnya, kata Qadhi bin Iyad, boleh jadi ditanggung pemahaman makna daripada hadis ini, bahawasanya pembukaan pintu-pintu syurga itu ibarah, suatu ibarat daripada bahawasanya Allah Ta'ala membukakan kepada hamba-hambanya untuk melakukan taat di bulan Ramadan ini. Hati kita jadi macam terbuka, hati kita rasa ringan nak baca Quran, rasa ringan nak bersedekah, allati la taqa'u fi ghairihi umuman, yang mana perkara ini tidak berlaku pada bulan-bulan yang lain. Setengah orang boleh jadi kalau bulan-bulan tidak Ramadan ni, nak baca Quran pun tak berapa nak baca, nak bangun qiyamul lail pun malas, nak bangun subuh bukan kata qiyamul lail, kadang-kadang subuh pun hampir tak terlewat. Nak tahajud bukan kata nak tahajud, subuh pun hampir tak terkejut. Tapi di bulan Ramadan ni subhanallah, ini yang dikatakan di segi makna lain, dikatakan pembukaan pintu syurga itu ialah dengan makna Allah Ta'ala membukakan pintu hati hamba-hamba itu di bulan Ramadan ini, khususnya untuk melakukan ketaatan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Begitu juga tertahan hati manusia itu daripada nak melakukan perkara-perkara al-mukhalafat, perkara-perkara yang menyalahi syarak, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, perkara-perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sebab manusia tadi itu terdorong banyak nak buat taat, melakukan kebaikan di bulan Ramadan, dan dengan ada kekuatan manusia nak meninggal, menjauhkan benda maksiat sebagainya, maka wahadhi asbabun lidukhulil jannah. Maka ini semua mudah-mudahan menjadi asbab, menjadi sebab seseorang itu boleh masuk syurga. Boleh faham itu yang dimaksudkan dengan futihat, dibukakan pintu-pintu syurga, mana Allah Ta'ala bukakan pintu hati hamba-hambanya, khususnya hamba yang beriman, untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Ada juga yang menyatakan
maksud futihat dibuka pintu syurga, segala pintu syurga itu ialah isyarah ila kathrati thawab wal afwi. Ialah isyarat, satu isyarat kepada betapa banyaknya thawab, ada pahala yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini khususnya, dan juga kathratil afwi, banyaknya kemaafan yang Allah Ta'ala buka seluas-luasnya kepada hamba-Nya. Sebagaimana yang kita sering baca, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini di antara wirid bacaan doa yang patut kita perbanyakkan sepanjang bulan Ramadan. Dan ada juga itu dalam kitab Syarah Nawawi, Imam Nawawi ketika mensyarahkan hadis Sahih Muslim tadi itu. Dan di dalam kitab Syarah Riyadhus Salihin pula menyebutkan, di dalam kitab Syarah Riyadhus Salihin menyebutkan dibukanya pintu-pintu syurga itu untuk apa? Targhiban lil amilin laha, sebagai satu targhib, satu galakan, satu dorongan dan rangsangan kepada orang-orang yang beramal, melakukan amal di bulan Ramadan itu, bahawa Allah sedang menyediakan syurga untuk mereka. Subhanallah. Tuftahu abwabul jannah targhiban lil amilina laha. Allah Ta'ala buka pintu-pintu syurga sebagai satu galakan, satu dorongan, rangsangan kepada mereka untuk melakukan amal ibadah dengan sebaik-baiknya lah. Begitu juga dengan penutupan neraka tu, supaya keadaan maksiat itu jadi berkurangan di dalam bulan Ramadan. Dan terakhir untuk hari ini, di akhir hadis itu ada riwayat tadi menyebutkan wasuffidati syayatin dalam Sahih Muslim. Dalam Sunan An-Nasa'i menyebut, dikata wasul silati syayatin, maknanya bersamaan, maknanya dibelenggu, diikat, dipenjarakan syaitan. Baik, apa maksud disebutkan sebagai dipenjara syaitan itu, dibelenggu? Annahum disebut dalam syarah Sahih Bukhari, dalam syarah Sahih Bukhari ketika menghuraikan hadis ini, bahawasanya annahum yusalsaluna alal haqiqah, bahawasanya syaitan itu benar-benar diikat, bahawa syaitan itu benar-benar dipenjara ataupun dibelenggu. Bila begitu, fayaqillu adahum wa wasatuhum, ketika itu akan sedikitlah, orang panggil pengaruh, bisikan-bisikan syaitan itu akan jadi berkurangan. Akan jadi berkurangan dengan sebab syaitan-syaitan itu diikat, dipenjarakan ataupun dibelenggukan. Fayaqillu adahum waswasatuhum wala yakunu dzalika minhum kama huwa fi ghairi. Dan perkara ini tidak berlaku pada bulan-bulan selain Ramadan, tidak berlaku, hanya berlaku pada bulan Ramadan sahaja. Yakni apa maksudnya? Annallaha ya'simu fi Ramadan al-muslimin. Allah Ta'ala pelihara dalam bulan Ramadan ini akan orang-orang Islam secara umumnya, lebih-lebih orang yang beriman. Allah Ta'ala jaga. Ya'sim, asama. Allah Ta'ala pelihara orang Muslim secara umum dan orang beriman khususnya di bulan Ramadan itu, jaga. Dan ataupun au aktsarahum, Allah Ta'ala jaga sebagian besar di kalangan umat Islam itu pada ghalibnya daripada terjatuh dalam melakukan dosa dan maksiat. Dan kita boleh lihat, musyahadah, lihat dengan mata kepala kita, bagaimana keadaan dan suasana di bulan Ramadan ini, dan jika nak dibandingkan dengan bulan-bulan selain daripada Ramadan. Baik, ada persoalan, kenapa kita kata kalau betullah syaitan tu diikat, dibelenggu, ataupun macam mana, kenapa maksiat itu masih lagi wujud, masih ada lagi di bulan Ramadan ini? Bulan Ramadan dah, bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkatan. Jawapannya sebagaimana disebut dalam Umdatul Qari, dalam kitab Umdatul Qari syarah Sahih Bukhari, mengatakan fa in qulta, jika ditanya kepada engkau, kalau dibuat pertanyaan, qad taqa'u syurur wal ma'asi fi Ramadan kathiran, terkadang berlaku juga di bulan Ramadan itu banyak kejahatan dan perkara-perkara maksiat, banyak berlaku. Falau sulsilat
lam yaqa' syai'un, kalau betul lah syaitan itu, iblis syaitan itu diikat, saya tidak akan berlaku benda-benda maksiat ataupun kejahatan itu. Qultu, lalu aku jawab, hadza, ini fi haqqis shaimin alladhina hafazu ala syurutis shaum wa ra'u adabahu. Jaga. Ya. Ini yang kata mereka yang tidak buat maksiat tadi, siapa dia? Iaitulah fi haqqis shaimin, bagi hak mereka-mereka yang berpuasa, yang memelihara betul-betul, ya, hafazu ala syurutis shaum. Orang yang berpuasa yang benar-benar memelihara, menjaga syarat-syarat puasa, syarat sahnya dan sebagainya, memelihara. Dan wara'u adabahu, dan memelihara sungguh-sungguh adab-adab berpuasa, adab yang zahir, adab yang batin, menjaga 7 anggota dan sebagainya. Yang inilah yang dikatakan yang selamat, yang tidak akan melakukan dosa dan maksiat di dalam bulan Ramadan. Satu. Yang keduanya, dan dikatakan, walaupun zahir hadis itu mengatakan diikat, ditambat, dipenjara syaitan-syaitan itu, tapi maksud syaitan itu syaitan yang mana? Ya, kata setengah ulama, al-musalsal, itu ba'du syayatin, yang ditambat, yang diikat itu, yang dipenjara, dibelenggu itu ialah sebahagian syaitan sahaja, bukan keseluruhan syaitan. Ya. Al-musalsalu ba'du syayatin, sebahagian syaitan. Siapa dia? Syaitan-syaitan yang diikat itu, yang betul diikat tu, wahum al-maradatu, ialah syaitan yang kita panggil jenis yang kokoh lah, syaitan yang jahat sangat ni. Ya. La kulluhu, bukan semua sekali, tapi syaitan, ya, syaitan yang kita panggil yang paling ganas lah, yang jenis mafia ni, yang jenis teruk sangat ni. Yang tu yang kena penjaga. Ada syaitan yang jenis, ya, pangkat-pangkat yang bawah-bawah, yang biasa-biasa ni masih lagi bebas berkeliaran. Sebab tu kita tak pelik, ya, di bulan puasa pun ada lagi orang nak buat benda tak baik. Kadang-kadang menipu ke, kadang-kadang buat benda tak baik, macam-macam. Itu maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita kata bulan puasa walau masih lagi ada lagi manusia yang buat perkara yang tak baik? Kerana sebab apa? Kerana sebab yang lain pada sebab fatus syaitan. Apa dia? Kan nufusul khabithah. Tengok, ya. Sebelum daripada itu, minta maaf, kita kan telah ditarbiyah oleh syaitan secara tak langsung 11 bulan. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik tadi itu kita tak boleh nak tinggalkan. Ya, dalam tempoh 1 bulan nak tinggalkan tabiat yang tak baik, bukan satu yang mudah. Ya, wal adat, dia kata kal adatil qabihah, seperti adat-adat yang jahat, yang buruk. Kita dah terbiasa dah buat benda tak baik, umpamanya sebelum Ramadan ni, tiba-tiba bulan Ramadan kita nak stop. Bukan satu yang mudah. Itu yang kadang-kadang terbawa-bawa juga. Dalam bulan Ramadan pun masih lagi melakukan benda yang tidak baik. Yang satu. Yang keduanya, kenapa maksiat itu masih berlaku lagi? Kerana an-nufus al-khabis, kerana nafsu yang jahat. Ya, kerana nafsu yang jahat. Innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu ni dia tak kira poso tak poso. Ya. Nafsu dalam diri kita ni, kalau tak dikawal, dia terus mengganas dan sebagainya. Dan yang ketiganya, wasyayatinil insiyah. Kalau betul lah syaitan jenis jin tu di penjara, tapi ada lagi syaitan yang kedua, iaitulah asyayatinul insiyah, ialah syaitan jenis manusia. Tu masalah ni. Ya, kita tak nak buat benda maksiat, tetapi pengaruh pula daripada syaitan-syaitan manusia. Ya, dia ajaknya kita, didorongnya kita nak buat benda tak baik dan seumpamanya. Jadi ada 3 antara sebab kenapa, ya, maksiat itu masih lagi boleh berlaku di bulan Ramadan. Pertama, kerana nafsu yang keji. Yang kedua, adat kebiasaan yang masih tak boleh ditinggalkan. Dan yang ketiga ialah kerana
faktor pengaruh daripada syaitan jenis manusia yang masih berkeliaran lagi. Malah ada lagi di kalangan umat manusia ini, umat Islam secara umumnya, ada lagi sebahagiannya yang barangkali tidak berpuasa yang boleh mempengaruhi orang lain. Jadi itulah untuk tazkirah kita pada hari ini. Mudah-mudahan ianya menjadi satu peringatan kepada kita bersama, insya-Allah. Bismillahilladzi لا يدور مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يدور مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رب اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء 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 يا مجيب الدعوات فرج عنا الكروبات يا مجيب الدعوات فرج عنا الكرونات يا مجيب الدعوات فرج عنا الكروبات يا مجيب الدعوات فرج عنا الكرونات يا مجيب الدعوات فرج عنا الكرونات يا مجيب الدعوات فرج عنا الكربات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا يا الله في هذا الشهر في شهر العظيم المبارك، وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن والصلاة على خير الأنام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. بارك الله فيكم.